Masa tu juga dia suruh aku buat buang kuku tu lah. So inilah pengalaman aku pun rasa berdebar sebab buang kuku kot cabut kuku, bayangkan cabut kuku. Aduh, hai, sakit dia tu aku tak boleh bayangkan lah Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video aku kali ini. Dan selamat datang aku ucapkan kalau korang baru kat YouTube channel aku ni. Dan aku mohon korang boleh tekan subscribe dan juga tekan tombol loceng guys, untuk support perkembangan YouTube channel aku ni. Alright, supaya aku lebih semangat lagi nak sediakan konten-konten yang menarik sebagai tontonan anda semua. So guys, video kali ni aku bukan nak buat vlog ke apa ke tak. Cuma video kali ni aku rasa penting untuk aku kongsikan pengalaman pertama aku, yang mana aku baru-baru ni ditimpa satu musibah sikit lah, bukanlah besar sangat. Aku baru ni pergilah solat di satu masjid di kawasan daerah aku ni. Kemudian bila aku balik daripada solat tu, aku macam tergesa-gesa sikit lah. Bila aku balik tu, tiba-tiba kaki aku terkehel dan terkena simen yang ada di masjid tersebut. Jadi kaki aku macam luka lah, kulit kaki aku terluka dan tepat di ibu jari kaki sebelah kiri aku guys. Jadi aku nak cerita dalam video ni tentang satu penyakit kaki ni yang disebut sebagai ingrown toenail. Okey, jadi ingrown toenail ni satu penyakit yang common sebenarnya berlaku, dan aku rasa aku perlu kongsikan kepada korang pengalaman ni supaya korang kalau kena kat korang atau keluarga-keluarga korang tahu nak buat apa dan nak pergi mana, what's next. Sebab aku rasa pengalaman ni penting untuk aku kongsikan. Okey guys, balik pada cerita aku tadi. Bila aku dah kena kaki aku luka tu, aku rasa luka tu kebiasa je sebab kulit luar je kan di bahagian ibu jari kaki aku tu. So aku pun tidaklah tergesa-gesa macam nak ke klinik ke atau sebagainya. So aku hanya membeli antiseptik dan masa 2-3 hari aku rawat menggunakan antiseptik tu, luka tu okey, tetapi ada satu masalah lain berlaku. Aku perasan kaki aku, ibu jari kaki aku tu mula membengkak, dan aku lihat di tepi sebelah kuku tu macam ada infection, tiba-tiba macam ada bengkak dekat situ dan dia bernanah, dan sekitar kuku kaki aku tu dia bernanah lah. Jadi aku dah mula risau, lain macam ni kan. So aku rasa ni bukan penyakit biasa-biasa. So aku pun selepas 2-3 hari aku cuba rawat dengan antiseptik tu, sebab pada awalnya aku ingatkan benda tu luka biasa je. Jadi aku pun pergilah ke klinik swasta sebab hari tu hari Minggu, so klinik kerajaan tak buka lah. So aku pergilah klinik swasta. Bila aku pergi klinik swasta, bila doktor tu tengok je kaki aku, masa tu lah baru aku tahu. Dia pun bagi tahu aku, oh ni sebenarnya adalah masalah ingrown toenail. Maksudnya dalam bahasa Melayunya pembesaran yang tak normal ke atas kuku kaki kita. Jadi aku pun dah tanya doktor lah, so macam mana nak rawat benda ni kan. So pada ketika itu kaki aku dah bernanah dan bengkak. So doktor tak boleh, dia kata untuk merawat penyakit ingrown toenail ni mesti tak ada cara lain, adalah mesti buang kuku kaki. Kena buang kuku kaki. Aku pun terkejut. Tak ada cara lain doktor dia kata tak ada cara lain. Kalau tak buang memang tak boleh sembuh, dia kata. Sebab dia akan kuku kaki kita kan akan akan tumbuh dan tumbuh kan. So dia akan terus menusuk dan menekan bahagian yang bengkak dan luka tu. So memang susah dia nak sembuh. Ataupun dalam arti kata lain memang tak mungkin sembuh lah. So caranya memang kena cabut kuku kaki tu. Tapi pada in that time, doktor tak boleh buat rawatan tersebut untuk cabut kuku kaki aku. So dia hanya boleh bagi aku ubat untuk aku tahan sakit dan antibiotik, dan akhirnya diminta aku cuci lah hari-hari dengan menggunakan satu ubat cucian yang diberikan oleh doktor. Kemudian ada ubat sapu. Dan apabila 3 hari aku cuba rawat dan makan ubat yang diberikan oleh doktor di klinik swasta tadi,
Alhamdulillah, bengkak pada kaki tu menyusut dan nanah tu perlahan-lahan keluar. Masa aku tengah rawat tu dia keluar. So nanah tu keluar sendiri dan dia kering, dah kering dan mula menyusutlah bengkak tu. So aku pun berfikir, tapi masih sakit lah, ada satu bahagian kat tepi kaki tu masih sakit. Jadi apa yang berlaku, aku pun decide pergi kat klinik kerajaan. Aku pun pergi kat klinik kesihatan, klinik kerajaan, dan aku pergilah kat klinik kerajaan selepas 4 hari aku cuba rawat dengan klinik swasta tadi. Dan bila aku pergi klinik kerajaan tu, klinik kerajaan memang best. Korang hanya perlu bayar RM1, tak macam klinik swasta, korang faham pembayaran dia mahal. Dan aku pun tunjukkan kaki aku, automatic doktor pun tahu itu adalah ingrown toenail. Jadi dia kata ni perlu buang segera. Dan dia tengok keadaan kaki aku dah boleh buat untuk buang kuku kaki tu sebab dah tak bengkak dan tak ada nanah. So masa tu juga dia suruh aku buang kuku tu lah. So inilah pengalaman aku pun rasa berdebar sebab buang kuku kot, cabut, bayangkan cabut kuku, aduhai sakit dia tu aku tak boleh bayangkan lah. Jadi bila aku masuk bilik rawatan tu guys, doktor bagi tahu dia akan bius dulu, dia akan cucuk di sekeliling ibu jari kaki tu. Dia akan cucuk, dan aku dapati tadi tak silap aku ada 4 atau 5 kali aku dicucuk, diinjek dengan ubat bius. 3 suntikan pertama tu guys menggegar kaki aku ni, bergetar. Bergetar-getar kaki aku guys. Memang agak sakit lah. Okey, aku nak cerita pengalaman ni memang sakit. Aku bukan nak takutkan korang. Aku nak bagi tahu perasaan real supaya korang nanti boleh ready lah kalau kena kat korang ke, atau anak korang, ataupun saudara mara, atau siapa-siapa saja yang terkena benda ni. Pergilah. Tapi sakit dia tu bukanlah sakit sampai ni, tapi memang suntikan guys. Dia masuk jarum banyak, kemudian dia masukkan injek, dan suntikan keempat kelima tu aku dah tak rasa sangat dah. Sebab yang suntikan ketiga tadi tu dah membius di kaki aku. So bila bius tu dah mula berkesan pada kaki aku, baru doktor mula cuba tarik kuku aku tu. Dia tarik kuku aku. Masa dia tarik tu guys, aku masih rasa sakit guys. So doktor kata, kau boleh tahan tak? Kalau tak boleh tahan, nak tambah bius lagi. So aku kata aku boleh tahan lagi. So dia tarik tu guys, aku tak boleh bayangkan kalau tarik tu tak ada bius tadi. Sebab bius pun aku masih rasa sakit guys, tapi sakit tu aku boleh tahan lah. Dia pun tarik kuku guys. Bila dia tarik tu aku tak tengok lah, aku tutup mata sebab aku tak sanggup tengok kuku aku kena tarik macam tu. Lepas tarik tu baru dia tunjuk kuku tu, baru aku buka mata aku. Aku terkejut, ya Allah. Dan bila doktor beritahu, tengok keadaan bawah kuku aku tu memang pertumbuhan yang tak normal. Sebelah kanan tu memang yang tempat yang aku sakit tu memang tajam guys. Aku akan tunjuk gambar kat sini. Belah kanan tu memang tajam. Okay guys, sangat tajam, dan benda tu yang cucuk sampai daging keluar, dengan ditambah lagi ada infection kuman, jangkitan kuman. So menjadilah penyakit ni. So doktor kata ni perkara biasa, dan doktor beritahu kat aku tadi, jangan bimbang, kuku baru akan mula tumbuh bergantung pada keadaan tubuh badan kita. Kalau kita tak ada penyakit kencing manis ataupun penyakit diabetes, insya-Allah dia akan tumbuh lebih kurang 3 minggu macam tu, dia akan mula tumbuh. Tapi kalau kita ada kencing manis, dia lambat sikit lah pertumbuhan kuku tu. Tapi jangan bimbang, dia kata walaupun dia cabut satu kuku tu, dia boleh tumbuh balik lah. Actually sebelum dia mula tu, dia bagi tahu sebenarnya boleh je buang yang tepi saja, bahagian yang tajam tu, yang sakit tu. Tapi dia risau kalau dia buang belah tu, dia takut belah ni pula jadi lagi. So apa yang berlaku, dia takut yang belah sini pula akan jadi. So dia kata cadangan dia lebih baik cabut semualah, cabut sekaligus. So aku pun okey je lah, bila kena bius tu okey lah. So alhamdulillah bila dah cabut, dia pun balut, letak ubat sapu dan sebagainya, dan dia pun bagi aku ubat. Aku pun dah balik sekarang. So sebenarnya masa aku record video ni, aku baru balik daripada klinik tadi guys. Dan kenapa aku buat video ni guys, sebab pengajaran daripada diri aku lah, daripada diri aku.
aku harap korang kat luar sana kalau berlaku macam ni, jangan jadi macam aku pandai-pandai macam nak rawat sendirilah konon-kononnya dengan antiseptik lah apalah. Walaupun benda tu luka kecil, cepat-cepatlah pergi hospital ataupun klinik yang berdekatan. Sebab bagi aku sebelum dia lebih melarat lah, macam aku rasa dah melarat ni, tu yang dia jadi gitu tu. So kalau aku rasa pergi cepat dulu masa sakit, luka dia tak membekak, tak ada infection apa, aku rasa tak jadi macam ni. Tapi yalah, benda dah jadi kan. So inilah pengajaran pertama. Yang kedua guys, kalau korang dapat sakit yang disahkan oleh doktor kata ingrown toenail ni, aku suggest korang pergi klinik kerajaan je. Korang tak payah pergi klinik swasta. Sebab klinik swasta aku check, kalau kita nak buat rawatan ni, rawatan dia lebih kurang 200 hingga 250 ringgit untuk buang kuku ni. So tak masuk lagi kena cuci setiap hari tu, mungkin ada charge tambahan lah setiap hari. So bagi rakyat-rakyat biasa, lebih-lebih lagi waktu pandemik ni, aku rasa jumlah tu agak besar. So kalau korang boleh pergi klinik kerajaan, pergi klinik kerajaan. Sebab klinik kerajaan korang bayar RM1 je. Lepas tu korang dapat ubat, kemudian korang akan ada rawatan susulan untuk pergi basuh setiap hari lah. Korang pergi basuh setiap hari di klinik, dan korang akan dapat ubat tambahan lah kalau ubat tak cukup. So itu dulu untuk video kali ini. Aku harap video ni boleh memberi sedikit informasi kepada korang dan korang boleh ambil pengajaran atas apa yang berlaku ke atas aku. So jumpa lagi untuk next video guys, tapi aku harap korang terus support video aku ni. Jangan lupa subscribe dan juga tombol loceng guys. Alright, jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.